Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan bertuan pengurusi acara, bahagia Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Surau Al-Uzma, kepimpinan tempatan, ketua-ketua lorong, pemimpin-pemimpin di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama menganjurkan program sambutan Mauludur Rasul di sini, yang mana dalam keadaan hujan yang lebat pojo ni kan, lepek kita duduk sesama. Hujan lembek melempah sampai keluar orang duduk. Tunjukkan hujan tak menghalang kita datang ke majlis ilmu. Hanzalah pernah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, macam mana cara nak mengelakkan kami ni jadi seorang yang munafik? Kenapa pula? Sayyidina Abu Bakar tanya. Ialah bila kami bersama dengan Rasulullah, setiap kali Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Bila Nabi cerita pasal neraka, kami terbayang neraka jadi insaf. Tapi tatkala kami berjauhan daripada Rasulullah, kami jadi leka dengan keluarga, leka dengan suami, dengan anak, dengan isteri, dengan dunia. Macam manakah cara agak-agak nak elakkan jadi seorang yang munafik? Jadi bila sampai soalan ni ke telinga Nabi, Nabi kata, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Tu sebab malam ni kita datang. Bila buat sambutan Maulid Rasul ni, tak kira lah apa ceramah sekalipun, selain pada Maulid Rasul, bila penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, ustazah datang kat surau ni kan, bila ceramah paling tidak terdetik dalam hati kita, betul kata ustaz tu ni, tak ya pula lah, aduh hai aku ni, dalam hati lah. Orang tak dengar dan kita dengar. Betul cakap betul, aku selalu lah buat contoh kan, keluar pada surau ni dah buat perangai dah balik. Tapi dengar ceramah, elok dia balik. Dengar ceramah, yalah betul lah, yalah ya Allah, kenapa lah aku ni, aku ingat aku nak berubah lah. Keluar surau, buat perangai balik. Jadi itu sebab kena selalu berulang kali kita datang ke halaqah zikrullah, mudah-mudahan menyerap masuk ke dalam minda dan pemikiran kita, mudah-mudahan. Jadi bila sabut yang maulud, memang nombor satu dia tanya penceramah kita tahun ni siapa kan. Yang kedua dia tanya lepas ceramah makan apa kan. Jadi saya tengok tadi dengan kesungguhan AJK wanita di belakang tu, bila saya sampai tadi, dia lah yang jagokan parking saya tadi. Wah, tu tak pernah berlaku tu. Ini berlaku Rihanda lawan sini kan. Jadi saya nampak semuanya dah siap sedia, termasuklah hidangan lepas ni. Jadi makna kata bila makanan dah siap, makruh ceramah lama. Tentulah kira kan. Jadi kita sambut Maulid Rasul kan, sambut Maulid Rasul yang mana kita ni menggambarkan rasa cinta dan kasih sayang kita pada Nabi. Ini biasa disebut, tetapi ramai yang terlupa kenapa kita kena cinta Nabi. Kena tanya, contohnya kenapa kau suka sangat kat dia? Sebab dia suka kat aku. Kenapa kau suka dengan dia? Dia sanggup buat apa juga untuk aku. Kenapa kau suka sangat kat dia? Macam-macam dah kebaikan dia buat kat aku. Jadi kat Nabi ni macam mana pula? Kalau tak rasa dalam hati kita, tu yang kita datang kan, majlis tu sekadar datang saja. Sekadar datang kan. Mungkin dia nak tengok penceramah siapa datang malam ni, dia datang. Agak-agak dia tak muat kan, dia balik lah. Contoh lah kan. Bukan orang sini lah, tempat lain. Malam ni ramai, Alhamdulillah. Ramai ni, kira ramai lah ni, penuh.
Cuma yang tak datang lagi ramai, tentulah kan. Tapi tak apa. Kan, sebab yang penting kita datang tanda kasih sayang kita. Perbetulkan niat kita datang malam ni sebab kita sayangkan Nabi. Sebab apa? Bila ceramah Maulud Rasul, tentu-tentu cerita pasal Nabi. Masalahnya bukan ceramah Maulud, dia cerita pasal Nabi. Isra Mi'raj pun cerita pasal Nabi. Cerita pasal Ma'al Hijrah pasal Nabi. Cerita bulan puasa pun cerita pasal Nabi. Sepanjang tahun cerita pasal Nabi. Tu sebab bila ceramah Maulud, pergi ke Johor, sepanjang tahun ceramah Maulud Rasul. Di Johor lah, selagi belum puasa, selagi tu lah ceramah Maulud. Iyalah, muak dek kari makan kat Johor tu. Johor kari ni kari, di Kedah kari, harap kat sini tak lah. Tak kira warna, tapi tu bayang masak lemak cili api ni tak tahu kenapa. Tu bagi gambaran kok sampai baik-baik lah. Jadi kecintaan kita pada Nabi macam mana tu, sebab malam ni kita tu kadang-kadang ada setengah tampik tu dimulakan dengan selawat. Tadi alhamdulillah bila dah habis ya, walhamdulillahirabbil alamin, imam tadi kan, taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim sallallahu ala Muhammad, dan kita ada salam-salam tapi ada selawat. Kita sebut nama Nabi, tanda kita sayang Nabi. Sebab Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok ya kat lagu Isabella, suka dekat Isabella. Suzana apa, Siti Haida, Siti Haida. Zai Zalika Zalika. Siapa lagi? Amalina. Semua nama perempuan kan. Samsul Debat pun tak ada lah. Tak ada. Tapi untuk Nabi kita istimewa, kita sebut nama Nabi dengan selawat. Pentingnya cerita malam ni nak tegaskan balik, takut ada yang terlupa. Kita jadi manusia yang paling sombong, kedakut bila saat sebut nama Nabi. Pernah lepas zaman sahabat, seorang lelaki bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia pandang Nabi, ya Rasulullah. Nabi memalingkan wajahnya. Rasulullah, kenapa kau palingkan wajah kau? Kau marah kat aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau. Kemudian dia kata apa? Ya Rasulullah, bukankah kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal akan kau, kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Itu sebab kena selawat. Selawat banyak-banyak. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada satu malaikat, kepalanya sampai di bawah arasy Allah punya tingginya, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi, sayap belah kiri tutup bahagian timur bumi, dan bulu-bulu sayapnya itu menyamai jumlah makhluk seluruh dunia. Macam itulah banyak bulu. Dan itu bukan malaikat yang paling besar, ada banyak yang jauh lebih besar pada malaikat yang digambarkan ni. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, malaikatnya akan diarahkan oleh Allah supaya menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia menyelam, dia keluar balik, dia kibas-kibaskan sayapnya, akan tertitislah titisan nur pada setiap bulu-bulu yang banyak tadi, dan setiap satu titisan itulah mendoakan kesejahteraan umat Muhammad yang sedang berselawat ke atas Nabi. Tu sebab bapa kedakutnya bila sebut nama Nabi dia tak selawat. Sebab kita kena selawat atas Nabi banyak-banyak. Itu sebab Nabi sebut al-bakhil, orang paling kedakut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedakut sebut nama aku dia tak selawat. Tu kadang bila selawat pun kadang main-mainnya. Sambutan hari Maulid Rasul, sepapan tanpa baju. Nak berarak kan, tapi cuba ikhlaskan. Alhamdulillah dapat kita berarak hari ni, panih lah kan. Dengarlah ucapan pemimpin, memekak mentera panih ni, panjang lah kau cakap. Orang nak berarak ni, dia sadap duduk buah kemah tu kan. Jangan komplain, kita yang duduk bawah mencarak matahari tu, tengah tunggu tu, tanda kasih sayang kita pada Nabi, semua ada point tu. Ya kan?
Yang paling banyak markah dah 8 ni. Kono selawat pula, pegang spanduk. Oh banyak markah. Tiap tahun aku yang kena pegang ni. Tak ada orang lain kau kan. Jangan komplain bila pegang lagi borek beban kita. Niatkan sebab sayang Nabi. Besar ganjaran ni. Cuma kita tak nampak kan. Selawat ke atas Nabi. Dan Nabi sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak, orang yang banyak berselawat kepada aku. Allah bagi tahu dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Bila dah sebut terbaik, tak ada lain dah. Dah tu yang terbaik. Apalah yang pergi kena ikutnya artis Korea tu? Dah disebut yang terbaik itu Syahrukh Khan dengan Andi Gila punya bingai yang budak mesti yang seorang tu. Kan? Dia boleh nalakan lilin sesama. Dia kata dia pun nak mati juga sama dengan artis Korea yang bunuh diri tu. Yang bangang tak benar betul kita cerita ni. Dah dalam Quran pun sebut uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa nakkan rahmat Allah dan siapa nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu dia. Dah tentu contoh kita terbaik. Macam mana tak baik? Yang di barat tu pun letak ranking Nabi kita, pemimpin paling berpengaruh dalam dunia, nombor 1 sampai nombor 20. Nombor 1 letak Nabi kita. Yang lain tu dia letak siapa? Ronald Reagan letak George Bush, Hitler. Kita tak boleh iktiraf senarai itu. Sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Walaupun dia letak Nabi nombor 1, tu propaganda. Sebab apa? Sebab kalau kita iktiraf senarai itu nombor 2 sampai nombor 20, mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Mana kedudukan Sayyidina Umar? Mana kedudukan Nabi-Nabi lain? Itu sebab hati-hati. Mahatma Gandhi pun waktu dia hidup dia kata, andai kata manusia bernama Muhammad ni masih hidup, tentu haru biru kekacauan dalam dunia ni tak berlaku hari ni. Mahatma Gandhi yang kafir tu pun dia iktiraf Nabi kita. Kita pula relax macam tak ada apa-apa. Refresh balik peristiwa Isra Mi'raj. Ingat tak? Nabi naik satu tangga last kali menghadap Allah. Ingat tak? Menghadap Allah. Masa tu Allah beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Kemudian Nabi kita bila suruh mohon, apa mohon ni? Disebut, ya Allah, kau bagi kelebihan Nabi Adam macam ni, Nabi Daud kau bagi kelebihan macam ni, Nabi Sulaiman kau bagi macam ni, Nabi Daud boleh lembutkan bosi, macam-macam. Sudahnya mengambil sebut nama Nabi-Nabi lain yang kelebihan yang Allah bagi. Sudah Nabi tak minta apa pun. Kalau kita lah tiba-tiba Monty Bosa panggil AJK Surau, ada tak apa-apa yang nak diperlukan oleh surau ni? Agak-agak apa? Macam ni lah tu, payah cerita senarai ada 3 muka surat. Ambil lah. Kan agak macam tu lah. Tapi kira kalau ikut Nabi tu macam mana? Ada tak apa-apa nak? Menteri Besar tanya, ada tak apa-apa nak? Macam ni lah tu. Surau yang dekat taman, dekat kampung Asasapan Kelubi tu dapatnya. Surau dekat Semonyeh tu dapatnya. Surau ni dapatnya. Kalau tu lah yang kau sebut, memang kau tak dapat apa-apa. Tapi Nabi kita sebut kelebihan nama Nabi-Nabi lain yang Allah dah bagi, sebab nak gambarkan apa? Betapa humble-nya, merendah dirinya Nabi kita. Sebab seolah-olah tahu Allah dah bagi yang terbaik dekat Nabi-Nabi lain, dan dia tak tahu nak apa. Sorah lagi Allah Ta'ala nak bagi apa. Dia tak mohon apa pun. Sorah Allah nak bagi apa. Tetapi dalam banyak-banyak tujuan saya nak kotik cerita ni sikit. Allah sebut, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Nombor 1. Dan yang paling penting dalam sebut apa?
dan aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Tanya diri sendiri balik, layak kau jadi sebaik-baik umat? Termasuk yang bercakap. Kau cakap orang kan, kita tanya diri kita balik. Aduh, ya Allah, ya, macam tu hebat kita ni dah letakkan kedudukan. Tu sebab sahabat-sahabat kita yang baru dapat Islam melulung menangis memikirkan zaman kejahilan dia. Syukur dia dapat Islam. Kita yang dapat Islam daripada kecil ni relax. Dong ceramah bersandar. Ni contoh, tak payahlah beralih dah contoh. Alah, salah cakap pula. Nak contoh, maknanya kita ni tak risau apa pun. Kan? Sedang dah kono pula tapik dah tarik tu. Sandal lah bang, suka hati lah. Kan? Jadi makna kata kita lain. Nikmat kita dapat Islam tu tak sama dengan orang yang baru dapat. Kita dapat daripada kecil rasa okey. Kita feel orang kata dalam bahasa orang Tasik Kusuma tu apa? Comfortable. Macam tu lah kan. Jadi maknanya dia rasa selesa. Sedangkan tak, sekarang ni, zaman sekarang ni, ya Allah, zaman yang sangat mencabar. Budak-budak darjah 1 sampai budak darjah 6, menurut kajian yang terbaru, dia orang ketagih apa? Ketagih YouTube. Dulu kita mengamuk pukul 5 kalau tak boleh keluar main. Dulu budak sekarang mengamuk kerana dipaksa keluar. Nampak tak beza kan? Kan, dulu kita heboh nak keluar, sekarang dia tak nak keluar, nak duduk rumah. Dulu mengamuk tak boleh main, sekarang dia mengamuk tak dapat password wifi. Dia mengamuk sebab tak tahu password handphone mak ada tukar. Hari ini zaman makin mencabar. Jadi kenapa kita kena sayang Nabi? Balik soalan tu kenapa? Sebab Nabi sayang kita. Nabi sayang kita sangat-sangat. Tak ada betul sebab Nabi sampai letak standard, belum sempurna keimanan seseorang hamba itu, seorang umat itu, selagi mana dia tidak mencintai Nabi, mencintai aku, Nabi kata melebihi daripada kasih sayangnya kepada keluarga dia, anak-anak dia, mak bapak dia. Lebih lagi sayang ke Nabi ni sebenarnya. Dapat tak payah cakap boleh lah kan? Susah. Kita tengok apa contoh Nabi sayang ke kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Aku paling rindu umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kita lah. Kenapa lah kau rindu dia pula? Sahabat tanya. Ramai lagi orang lain dia lah kau rindu. Kenapa? Mereka kau rindu kenapa? Macam mana aku tak rindu mereka? Mereka taat pada Allah dan kepada aku dengan tahap tak sekalipun mereka memandang wajah aku. Oh Tuhan dah pula kita. Kita semayang lah, yakin lah. Salawat sallallahu ala Muhammad. Orang selawat kita pun selawat. Kan? Orang perempuan lah kadang selawat yang terperanjat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik atau peranjat lelaki balik dapat sekotul lah itu. Kan? Tak apalah, janji ada. Cuba kita amalkan hari-hari. Suami tu kita masak kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuang air hidang air bang. Pegang elok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tak berubah, bukan main ni. Selawat 3 kali, baca Fatihah 3 kali insya-Allah, kata kan. Buyur dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah baru dia selawat. Sebab pagah dia imam suruh selawat sebab nak berubah kan. Ni tu. Kadang sampai terlupa dia yakin ke Allah kan, yakin ke air. Tolong Ustaz, nampaklah rumah saya dah 3 hari dah sakit nak bersalin, dah mengoning-oning perut dia dah. Tak, dia keluar budak tu, tolong Ustaz, tolong apa? Tolong tawarkan airnya. Air ni memang dah tawar. Nak tawar apa lagi?
Dia doa lah sikit, selawat kau, selawat 3 kali kau. Dia lah ajar gitu. Baik kau buat kan. Tak yo pula. Ayolah. Dia pun baca Fatihah, selawat 3 kali, baca ayat kursi, dia pun tiup. Ni ikhtiar ya, bagi rumah kau minum. Dia bagi bini minum, langsung beranak. Besok tu beratur rumah ustaz tu, semua bawa botol. Dia yakin, bagi sekali tu beranak. Walhal memang dah nak beranak kan. Itulah gitu kan. Akhir zaman itulah dia. Itu belum cerita lagi. Ada katalog senarai doa dan harganya. Gila betul. Kan? Orang sini tahu kat mana tu? Zimbabwe ke Sri Lanka, tak ingat lah kan. Jangan ambil kojo lah, nak tolong lah kan. Doa kan? Main kita kan sekarang ni tak yakin dengan doa yang kita buat, tak yakin dengan ibadah kita tu salah. Tak yakin. Dalam surah Yasin tu ada betul kalau kita nak minta apa-apa. Kan? Macam bila kita baca Yasin, kalau kita ada hajat kan, macam keluarga saya semua amal tu. Daripada arwah abah saya, mak, bila sampai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali, ganjil kan. Bila ulang dalam tempoh kita ulang tu dalam hati, samatkan apa nak minta dengan Allah. Tak payahlah sebut salamun qaulam mir rabbir rahim, naik pangkat salamun qaulam mir rabbir rahim, pangkat tinggi sikit. Tak payahlah, tapi dalam hati ya, dalam hati. Kemudian sampai ayat hujung tu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dekat hu tu ingat balik niat tadi, kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Itu ya. Kan dekat ayat yang awal tu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum kan. Yang tu baca sebelum masuk highway, elak speed trap. Kan, dah baca ustaz kono kan? Makna polis tu dah baca dulu. Dia nampak kau tak nampak dia. Agaklah. Jadi tak adalah tu tambah. Tapi ada satu ayat pula untuk lelaki. Time makan kan sampai tu, baca ayat tu sampai pandang orang rumah kita, selesai. Tapi selalu kita baca, pandang ini kita baca ayat tu. Nanti saya baca ayat mana kan. Saya tak boleh baca sekarang. Orang perempuan tak boleh bagi ayat tu, baca habis. Kita baca kita balik, kita habis kan. Adalah ayat surah Yasin, itulah masalah. Itu hati Quran. Itu sebab nak baca Yasin ni baca bila? Hari-hari. Ni kami malam Jumaat baru baca. Buat malam tu dah langsung tak baca minggu tu. Hari-hari baca, bukan lama benar pun. Dalam 10 ke 15 minit dah selesai. Kok gagap benar pula sejam. Yasin kan. Cenderlah dia gagap, tapi sejam dah selesai. Baca lah. Tenang hati kita. Amal lah kan. Buat. Okey. Dan bila kita sebut tentang kasih sayang Nabi ni, apa lagi? Nabi juga pernah bertanya kan, pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, macam mana keadaan neraka? Menangis Jibril cerita. Tahu neraka ni dahsyat kan, yang mana nyalaan api neraka tu dibakar daripada merah 1000 tahun sampai jadi putih, 1000 tahun sampai jadi merah, sampai jadi hitam, panih betul-betul. Sampai kalau tu buka sikit pintu, walaupun besar lubang tu sebesar lubang jarum, ala niscaya hancur dunia. Macam tu dahsyat. Menangis Jibril. Nabi tanya pula, kau menangis pula? Bukankah kau ni tak ada buat maksiat, dijamin oleh Allah masuk syurga? Ini semua ketentuan Allah. Kau lihatlah syaitan tu sendiri pun asalnya malaikat, akhirnya dijanjikan neraka untuk dia. Tu yang Jibril menangis, tu takut. Kemudian
Macam mana lagi neraka ni? Apa kau boleh gambarkan? Kau bayangkanlah neraka ni ibarat satu daerah yang sangat besar. Dalam satu daerah ada 70,000 kampung. Dalam satu kampung ada 70,000 rumah. Dalam satu rumah ada 70,000 bilik. Dalam setiap satu bilik ada 70,000 petak. Dalam setiap satu petak itu ada 70,000 pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum tu ada 70,000 ekor ular. Dalam setiap ular tu panjangnya 70 hasta. Yang mana besar lubang mulut nak talan kita, setekup dengan bisa dan berbisa nak ngojokan kita. Dan ada 7 pintu, wahai Muhammad. Pintu yang pertama adalah neraka Hawiyun untuk orang kafir dan orang munafik. Begitu juga pintu neraka Sakar, pintu neraka Ladha untuk orang menyembah api Sabi'in. Dia kata, dan ada tiap-tiap pintu tidak sebut. Sampai pintu neraka yang ke-6 boleh sebut. Pintu ke-7 tak disebut dah. Nabi pun tanya, wahai Jibril, pintu ke-7 pula untuk siapa? Senyap Jibril, tak tergamak nak cerita. Kau cakap lah wahai Jibril, pintu ke-7 tu untuk siapa? Ini terjemahan tau. Yang berkorut nak bunyi rambau pula kan. Jadi pintu ke-7 untuk siapa wahai Jibril? Maka akhirnya Jibril dengan beratnya nak cakap juga, pintu ke-7 sesungguhnya adalah untuk umatmu yang berdosa besar kepada Allah dan tidak sempat bertaubat kepada Allah. Maka mendengarkan itu, Nabi kita menangis sampai pengsan. Dek sayang kayak gitu. Bila pengsan tu pula, Jibril ambil kepala Nabi tu diriba. Dan bila kalau Nabi kita terjaga, bila terjaga je, tahu soalan pertama dia tanya, wahai Jibril, aku tahulah ada satu pintu tu untuk umat aku, tapi nak tanya, ada tak seorang yang masuk ikut pintu tu? Dengan harapan pintu tu ada, tapi tak ada siapa pun yang masuk pun. Mengharapkanlah jawapannya macam tu. Tetapi jawapan Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad, ada umat kau yang akan masuk ikut pintu. Maka masuklah Nabi ke dalam rumah. Nabi tak bunyi apa pun. Nabi menangis. Jibril pun menangis tengok Muhammad menangis. Menangis. Tak keluar-keluar rumah. Nabi keluar semayang, terus balik tengah semayang, nangis, tidur nangis, duduk nangis, cakap nangis. Sebab fikirkan umat dia. Sayang kayak gitu. Dan satu kelebihan Nabi kita, kalau kita tengok dalam sirah, dibandingkan dengan Nabi-Nabi lain, Nabi kita tak pernah guna kuota doa dia untuk jahanamkan umat dia. Tak pernah kan? Macam Nabi Musa doakan untuk kenakan kaum tertentu. Ni doa ni biar terbalik. Kita tahu kaum Nabi Lut habis bangsa-bangsa yang berdosa ni kan. Kaum-kaum yang berdosa yang ingkar ni memang habis, ruyup, lanyap. Tapi umat Muhammad tak. Sebab Nabi mengharapkan peluang. Ketika pergi ke Taif, kotok satu pintu sebab nak mengajak orang kepada Islam. Tak ada satu pintu pun terbuka, hati pun tak tersentuh langsung. Malahan mereka halau Nabi, kejar Nabi, baling Nabi, sampai berdarah-darah. Nabi kena baling dengan batu. Budak-budak kocik pun diajar kau baling Muhammad tu. Sampaikan mencurat darah daripada kasut Nabi, sepatu Nabi itu mencurah darah, membasahi bumi Taif. Sampaikan malaikat sendiri pun naik geram. Bayangkanlah malaikat yang tak ada nafsu tu jadi geram. Wahai Muhammad, kau nak ke aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung berganan biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Sayang ni Nabi. Alhamdulillah, hari ni siapa pergi Makkah, pergi umrah haji, singgah Taif, 100% penduduk Taif hari ni Islam. Kalau Nabi setuju dengan cadangan malaikat tadi, alamat lenyap bangsa Taif atas dunia. Macam tu sekali Nabi sayang. Ingat tak makcik tua yang maki hamun Nabi hari-hari? Makcik buta tu hamun Nabi hari-hari, tapi Nabi tak marah. Sahabat marah, Nabi kata biar, sabar. Nabi kata. Sampai satu hari Nabi lalu tengok mana pergi makcik tu, tak nampak lah dia ni. Padan muka Rasulullah. Kenapa pula? Dia sakit, Rasulullah tak boleh bangun. Padan muka dia.
Tak baik, jangan. Nabi poi lah rumah dia suapkan makanan kat dia. Ya Allah. Punya baik cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan makan untuk orang yang maki hamun kita hari-hari. Bagaimanakah kaedah suapan itu? Cuba ajar sikit. Macam mana cara kita menyuap kan? Kalau pakai sudu tu digadak sampai ke totak atau agak lah. Tersangka mati tahu kan? Tapi Nabi lembut. Nak membuktikan kelembutan itu, Sayyidina Abu Bakar tatkala setelah kewafatan baginda, dia tanya Aisyah, apakah yang biasa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah? Biasanya dia buatnya termasuklah ke depan imah orang tua tu disuapkan makan. Sayyidina Abu Bakar pun cubalah buat. Dia ambil roti. Dia ambil roti lah. Dia ambil roti tu, dicocah dalam air kan, disuap lembut. Bila suap ya, diluah balik kain tua tu, tui je. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut daripada kau suap. Bayangkanlah. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Aku rasa dah habis lembut nak. Orang yang kena kutuk orang itu suap lagi lembut daripada dia. Bayangkan tu. Macam itulah lepeh tu. Kan? Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya yang suapkan kamu itu telah pun tiada atas dunia ni. Dialah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengucap orang tua itu masuk Islam. Nampak tak? Dengan hikmah Nabi dapat Islam kan. Cuba tengok Abang Adam Qori yang guru tari AF telah. Saya duduk sepentas dengan dia. Dia dapat Islam tahun 2012. 2012 lebih kurang lah. Tak silap saya itulah. Jadi dia bila dapat itu, dia cakap macam mana? Ya Allah, kalau betul lah Islam ni benar, dia kata kalau Islam ni benar, kau tunjukkanlah aku, kau jumpakanlah aku ni dengan Muhammad. Malam tu dia tidur, memang dia jumpa. Dia nampak seorang lelaki, tapi tak dapat tengok muka sebab belakang tu cahaya kuat waktu. Tak dapat tengok tu. Tapi dia sampai tengok anak mata tenang mana. Dia yakin itulah Muhammad. Esok pagi bangun tak melengah lagi, langsung masuk Islam. 2012 sampai sekarang berapa tahun dah? Berapa tahun? 6 tahun. Dalam tempoh 6 tahun, Abang Adam Qori telah berjaya mengislamkan 17 sahabat dia. Kita ada berpuluh tahun ke Bandar Tasik ke Sumar bercokak kali. Tak pokok kan, ni kita betul. Kita sebarkan Islam. Tapi kita kadang-kadang terlupa syiar tu nak sebar ke bukan Islam macam mana. Fikirlah cara kan? Fikir. Ini terbalik, dia pula sebar syiar dia ke orang kita. Apa ni? Amin. Tu sebab banyak benda-benda pelik. Kejap lagi saya usik sikit lah benda-benda pelik ni. Tetapi tanda sayang Nabi tu tak berhenti kat situ. Nabi waktu Nabi nak wafat, Nabi dah huzur mana, Nabi nampak Jibril. Wahai Jibril, ada tak apa-apa khabar gembira kau boleh cerita ke aku? Kau khabarkanlah, beritahulah, hiburkanlah hati aku ni. Wahai Muhammad, tompek kau dalam syurga dah confirm, janganlah kau risau. Nabi kata, bukan itu yang aku nak dengar. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita boleh hiburkan hati aku ni? Yang hiburkan dia pasal umat dia ya. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu semuanya masuk dalam tu, baru orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum. Macam tu Nabi fikir umat dia. Nak ditarik nyawa Nabi oleh malaikat maut, Jibril tak sanggup tengok. Jibril pergi dah, tak sanggup dia tengok kekasih Allah ditarik nyawa. Waktu nak cabut nyawa Nabi tu, bila disentap tarik tu, ya Allah, sakitnya ya Allah. Nabi kita pun sakitnya ya Allah. Tapi ayat Nabi yang seterusnya, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi kita fikir kita lagi waktu nak tarik nyawa. Dan apa Nabi sebut lagi? Ya Allah, kau bagilah aku tanggung kesakitan umat aku, supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah. Macam tu sekali. Itu sebab ada setengah pandangan kata,
Walaupun kita ni masih sakit lagi tu. Sakaratul maut ni memang sakit. Nek moyang sakit ni tak payah cakap dah. Tetapi kesakitan tu setengah pandangan kata dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil. Sampaikan malaikat, akhirnya di penghujung dunia nanti sebelum nak kiamat bangkitkan semula, Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa semua. Dah mati semua makhluk dalam dunia ni, dengan malaikat-malaikat pun kena cabut nyawa. Last sekali Jibril, dah settle Jibril, siapa lagi ya Allah? Sekarang kau cabut nyawa kau. Allah suruh malaikat maut cabut nyawa di sini. Bila malaikat maut cabut nyawa, ya Allah sakit nyawa dia tahu. Dan malaikat maut kata apa? Kalaulah aku, dia tuan-tu lah paling lembut, cabut untuk dia. Mula-mula dan try sakit tak? Tak ada. Memang dia buat yang paling lembut lah. Dan bila dia tahu itu pun sakit, dia kata apa? Kalau aku tahu macam ni lah kesakitannya, tentu orang yang beriman dan bertakwa yang aku cabut dulu, aku akan cabut lagi lembut lagi. Sebab dia ingat dah lembut dah, tak cukup lembut lagi. Itu sebab jaga perangai elok di dunia ni, supaya mati tu tak nyusahan. Itu sebab lepeh semayang bagi salam, jangan berkecapui balik. Sakit perut sepanjang tahun, sakit perut berkojo kau. Tunggu imam tu doa sampai habis. Imam tu doa, ya Allah makhtim alaina bisnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Hari-hari minta doa tu imam baca. Yang tak nak kita ni penyudah yang tak elok, biar yang baik-baik, mudahlah kita pai. Tu sebab kalau doa, kalau orang sambut ilahi kan, saya selalu cakap selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Nampak? Dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Yalah, panjang umur nyusahkan orang baik apa? Kan? Tu sebab kita kena doa. Kalau ada, ya Allah, kita boleh minta, ya Allah panjangkanlah umur aku, tak, kena lapik. Ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Macam tu. Biar Allah Ta'ala tentukan. Ni minta panjang umur, lepas tu sakit. Bila lah nak mampu ni? Dia lah cakap, itu kau yang minta panjang umur. Kan? Tu sebab doa dalam kitab Minhaj Al-Abidin pun kita jangan panjang cita-cita, betul tak? Tu dia. Kan? Macam tu lah sayangkan Nabi ke kita. Sayangkan Nabi itu. Sebab apa Nabi tak minta doa tu supaya melingkupkan umat dia? Kenapa? Sebab Nabi simpan untuk akhirat. Satu-satu kalau tengok Nabi-Nabi lain akhirat besok, Nabi dan Rasul yang lain, waktu akhirat, siapa baik syurga, siapa tak baik neraka. Tapi umat Muhammad sahaja, waktu akhirat tu masih ada peluang Nabi selamatkan. Kita cari apa? Syafiqah. Cari apa? Tahu tak apa? Syafaat. Ada syafiqah ngangguk dah. Ada kan? Abalah dah kan. Cari syafaat. Syafaat ni akhirat besok ada 3 jenis. Satu, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Bayangkan matahari sejengkal. Kok dia tak faham kan? Sejengkal matahari tu rapat rapat betul. Osah panih. Dan ada yang poluh sampai buku lali, ada yang poluh paris pinggang, ada poluh sampai telinga, ada yang lomeh tauih pun ada sebab dia poluh tu. Dan sampaikan ada yang kata, ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka tauih, senang ya Allah, tak tahan kat sini. Sampai minta neraka. Sedangkan neraka lagi dahsyat. Digambarkan oleh Jibril bahawa api dalam dunia ni digabung-gabungkan 70 kali ganda daripada tu baru dapat percikan saja. Belum dapat api lagi. 70 kali ganda. Yang dengan tahap itu ada penyanyi yang nyanyikan lagu Lautan Api Sanggup Kurenangi. Lautan api itu ayat kat girlfriend. Lautan api sanggup aku renangi. Minum kopi pun bertiup. Banyak cerita. Bercerita kan main ni kan cakap kan handai. Tiup hu kata kan. Macam mana berenang ke lautan api?
situ tu. Akhirat besok tu syafaat pertama, mungkin orang lain tahu, kita taklah tahu mana. Tu yang pertama. Kepada masyarakat. Syafaat yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah tanya ni dah, dia ni syurga tahu. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ni dapat peluang begitu. Amin ya rabbal alamin. Atau yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada sekelumit secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, pindah transfer masuk syurga serta merta. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Dialah tu sebab kita kena jaga diri kita kan. Datang surau ni kan, imarah macam ni apa ni, selesok surau tak datang, ya Allah kan. Kalau datang, saya tu sebab saya tak tolak undangan ceramah ke sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh memang macam ni lah ramai. Cara golak tak ada lah tu dah. Saya ingat tadi kok sonyak semua ngangguk kan. Tak ada, tak golak dia. Yang seorang syak terperanjat. Yo, tu kan. Tapi iya kita imarah kan surau. Orang surau pula pada AJK surau, tabah hati, sabar banyak-banyak, pedulilah orang cakap. Memang tiap-tiap taman perumahan memang ada wakil yang masuk air tu. Aduh, ya bondo tak perhati. Tak apa bondo surau, duit banyak, program tak ada. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada. Banyak sekadar kan. Yo duli nak buat dia. Ingat senang kau nak panggil pejama. Samsul Debat booking 6 bulan. Lepas itu setiap malam ada kuliah lagi. Buat penceramah tu tak datang, dah poning kepala nak ganti dengan siapa. Kuliah subuh orang tunggu menonggok, tak datang-datang, si lemak dah siap ni. Kan penceramah terlupa, kan? Macam-macam lah. Orang bona tak lalap. Ini yo macam-macam, tapi sabarlah, kita baik-baik, pedulilah. Orang nak cakap apa cakaplah, baik-baik. Kan? Nah, jadi disebabkan contoh-contoh yang saya gambarkan tadi, maka sewajarnya lah kita sayang ke Nabi. Kan? Akhirat besok kan kita cari bantuan tu. Ramai yang kita dibangkitkan akhirat besok dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Ada yang jalan naik tunggangan, ada jalan kaki, ada yang berjalan dengan muka pun ada, punya taruh. Dahsyat, huru-hara akhirat besok. Nampak bini lari, tapi masa tu walaupun telanjang, tak ada sibuk nak tengok orang lain punya. Hui, kutu kampung. Tak ada. Itu tak ada. Akhirat so nampak ketua lagi, nampak imam lagi, imam nampak kita lagi, semua lagi. Nampak kawan-kawan, lagi, nampak jiran lagi. Apa tak bercakap kat taman kan? Bergaduh yang orang taman. Aduh, bono tak perhati. Jiran tu nak keduri. Pasang kemah, mengapa pasang kemah sampai rumah orang payah ni. Kecoh. Undinglah lelok. Jangan gaduh-gaduh. Sebab hak jiran tu ada. Nabi sebut kan, bila sahabat tanya siapa jiran kita ya Rasulullah, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat-sahabat depan belakang faham, kiri kanan faham, atas bawah tu manung sahabat. Macam mana Rasulullah yang atas bawah tu? Nabi senyum, kau ikut aja lah, Nabi kata. Nabi dah nampak apa yang berlaku. Rupa zaman kita ni baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Atas bawah tu jiran, makna nak tunjuk wajib baik. Kita kalau tak boleh baik dengan jiran atas bawah, tak kena atas bawah pindah. Duduk rumahnya pun tak boleh nak baik kiri kanan kadang-kadang. Macam mana nak baik? Sibuk mana? Pagi keluar jiran lu balik lagi. Jiran balik kita lu balik. Tak tersompak. Lepas 5 tahun baru tahu jiran yang Samsul Debat. Contoh. Jiran kita tu kan muka macam Samsul Debat tu lah tu. Dah lama abang perasan tu kan. Berat-berat ada tak orang cakap muka tuan macam Samsul Debat? Ada yang cakap tu? Ramai yang cakap tu. Dia tak perasan dia tuan Samsul Debat tu. Ramai yang cakap tu. Itulah suara pun sama kan. Yang bini bangang tu lelaki tadi. Memang iya kan, tapi itulah dia nak cerita akhirat besok.
kita cari bantuan. Masing-masing kelang kabut. Nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Nafsi sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim, bantu aku, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata nafsi sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Musa, wahai Musa, bantu aku, wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata tak dapat dah. Aku tak dapat, tolong kau pergi cari Muhammad. Nak beritahu jarak di antara satu Nabi, nak jumpa satu Nabi lagi 1000 tahun jarak masuk. Sampai jumpa Nabi kita, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi kita sebut ummati, umatku, kemari. Bertuahlah. Ataupun siapa kau jalan, Nabi tak kenal kita, parah. Ataupun ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara kau ni. Kat mana? Rupa masa sambutan Maulid Rasul tahun 2018. Itulah sekali dia berselawat. Itu tak berapa jam suara tu. Macam pernah dengar suara. Kan? Jangan pemalas, selawatlah. Sallallahu ala Muhammad. Ataupun ya Nabi salamun alaik. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. 1000 selawat ke atas Nabi, kan? Rasul yang terakhir yang mulia. Ada lirik ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pengiran kang gawe langit bumine. Faham tak? Saya pun tak faham. Tapi itu selawat syair Jawa, selawat ke atas Nabi. Sebut nama Nabi. Kalau tak kita selawat, Nabi khabar kita qadakun. Dengar je Nabi Muhammad, nama Nabi sebelum Nabi lahir lagi dah disebut. Nabi Musa berbual dengan Allah. Allah beritahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Siapa Ahmad? Itulah Nabi kita. Di dunia Nabi kita disebut Muhammad, di langit namanya dipanggil Ahmad. Siapa nama Ahmad, buat panggil elok. Itu nama Nabi tu. Jangan ditambah-tambah nama tu. Ahmad Tayar, Ahmad Qadai, Ahmad Lorong, Ahmad Simpang, macam-macam lah. Kalau tanya Ahmad mana, Ahmad lah yang duduk simpang tu, tak apa. Dah jadi nama gola-gola pula. Nama anak bagi nama baik-baik, bagi nama anak nama Nabi, elok. Nama Samsul jangan bagi, matahari panas, debat lagi jangan letak. Yang berhujah dengan omak akan susah, letak nama Nabi. Kita ikut sunnah Nabi, disunatkan bagi nama anak ini yang baik-baik, nama baik-baik pada hari yang ke-7. Jadi orang sekarang lain, belum beranak dah ada nama ke paut itu tulis. Kan? Iya, bila lahir budak tu macam saya, anak saya semua macam tu. Lahir siapa nama budak ni? Belum tahu dia dah. Tunggu hari ke-7. Habis nak panggil apa ni? Panggil lah baby. Dia susah mana? Kan? Ya kau, ayolah. Tu ada borang tapi tu isilah cadangan nama. Nampak? Situlah. Bagi nama baik-baik, kan? Jangan kita combine nama kita bang demi kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu, jangan kau buat malu dak tu pergi sekolah. Gila je kan. Maznah Daud, Mazda nama dia kan. Kadang-kadang betul lah kita beli apa, kita beli buku kan, buku dekat kedai buku tu tulis nama-nama baik dalam Islam, betul. Tapi hati-hati dalam senarai nama tu betul ada maknanya, okey. Tapi tanya balik dengan ustaz-ustaz yang pandai-pandai ni kan. Tanya pejabat mufti, kalau ada kawan tanya pejabat agama, ustaz, nama ni antara tiga ni mana yang ustaz rasa okey? Kadang-kadang ada nama tu okey, tapi rupanya ada dalam sejarah
orang zaman sahabat yang nama macam tu tapi perangai tak elok. Maksudnya okey, ada satu nama, tak nak sebut nama kan, orang yang konon ada terasa hati kan. Ada seorang tu nama tapi masa zaman Nabi dulu dia pemalih. Jadi tak jadi saya bagi nama anak tu. Macam tu, tanyalah kan. Kemudian ramai budak-budak hari ni ramai tak tahu bono tu nak buat apa, huru-hara. Kalau mak tak ajar memang tak tahu kan. Lepas tu nak buat apa ni mak? Tahnik. Apa bono nik-nik ni? Tahnik kan. Orang tu terus sebut bolah bibir, jangan sebut bolah bibir, bik pisau orang. Tak ada. Ambil buah tamar tu kan, cari ustaz atau imam yang tak merokok. Dia akan ambil sunnah Nabi pakai buah tamar. Kemudian bila dah dikumam-kumam tu doa tu sambil dia lalu ke bibir budak tu tolak sampai ke langit ini yang merokok. Semua tahu tunggu nak tanding budak tu. Dah ready budak tu. Sekejap. Dia nak satang. Bapak ni budak ni. Dia tu belum macam Islam. Dia tolak ke langit budak tu, berkaut muka bibir. Ini rasa dan hil ni kan. Budak tu pun tahu. Jangan. Allahu Akbar. Jadi sebut nama Nabi kita banyak. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat orang perempuan, hanya untuk Nabi saja. Macam orang lelaki lah, nama Muhammad. Bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Hanya untuk Nabi tu. Dan jangan pukul gato pula. Untuk Nabi saja. Dan ada lagi tanda tadi, faman ahabba syai'an aksara bizikri, siapa sayang seorang tu dia akan suka menyebut-nyebut kan. Tapi begitu juga kalau kita sayang pada seseorang itu, apa dia suruh buat kita akan buat, dia suruh tinggal kita akan tinggalkan. Jadi saya nak petik khutbah Nabi, khutbah wida Nabi, khutbah Nabi yang terakhir. Mungkin kita boleh kongsi kan. Memang betul kita kadang ada setengah surau dia frame kan tu, dia frame kan. Jadi kita boleh baca. Tapi sekarang ni bukan hanya frame, kita cari dalam upload dalam internet, copy, forward pada grup, forward pada semua. Sebab Nabi sebut apa? Cuba tengok si kandungan. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu dengan kamu semua selepas pada tahun ini. Nabi dah beritahu. Sebab masa tu Nabi dah uzur sangat. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Nabi suruh dengar betul-betul dan Nabi suruh sampaikan kepada orang yang tidak hadir di sini pada hari ini. Makna orang yang tak hadir itu termasuk kita. Dan kita pula yang dengar ni kena sampaikan juga pada orang lain yang tak hadir juga. Kau ada siapa nak angkat tangan? Tapi saya ada masa tu ustaz, orang angkat tangan. Tak ada kan? Semua belum lahir lagi. Kan? Dan bila Nabi, keadaan Nabi baca tu, Nabi memang dah tak sihat benar. Nabi lepas je baca khutbah tu, itulah kali terakhir Nabi berjemaah dengan sahabat-sahabat. Dan bila Nabi balik, Nabi terlantar di rumah, Nabi dah tak sihat, Nabi dah tak keluar. Ada pandangan mengatakan bahawa Nabi 6 bulan selepas khutbah wida tu Nabi meninggal, Nabi wafat. Ada juga menyatakan antara 6 bulan ke 3 tahun Nabi wafat. Tak kisahlah mana-mana, tapi nak menggambarkan Nabi kita mengalami proses yang sama macam umat akhir zaman ni. Ada kebanyakan kita yang sakit sudahnya meninggal. Nabi pun macam tu. Ya. Kemudian Nabi sambung ni. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta mereka, harta setiap orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Jangan ambil hak orang, jangan kita naya orang, jangan kita belasah orang sesuka hati. Hak orang jangan ambil. Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal, dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Hak yang bukan hak kita jangan ambil, walaupun duit surau. Duit surau, nah jam kau pergi masuk dalam bank, dia pun dah ada duit kat tangannya 2,000 hasil kutipan contohlah kan. Kutipan apa tu, wakil apa tu, tabung belakang, resit pun contoh kan, tabung surau contohnya.
Cukup 2,000 kopi masuk, ni duit sumbangan orang ni. Okey. Sebelum masuk tu, dia singgah rumah jap, mandi, siap, tak ada masalah. Nak keluar tu bini cakap, bang nak pakai 200 ada tak? Ni duit tabung surau. Alah bang, kau ajak beli saya keluar. Kalah duit tu ada. Cuma nak pakai sekarang. Kan potangan saya gantilah balik. Tarik 200 tak manah. Itu duit surau. Walaupun boleh ganti. Dia bukan isu boleh ganti ke tidak. Itu hak dia, bukannya untuk bagi pinjam. Kalau betul nak pakai, telefon AJK surau. Boleh tak ni? Rumah saya nak pakai 200, tarik dulu. Nanti potang bayar balik. AJK surau tontu-tontu kan cakap tak boleh. Sebab kalau kau seorang minjam, nanti semua orang nak minjam. Jadi jangan. Takut-takut tarik 200. Yalah kau jangan lupa pula. Okey bang, zap. Langsung sesak napih mampu. Dia tu Allah mati. Bini lekor dia menangis. Dia terlupa 200 dah tarik ni. Selagi mana belum bayar tergantung. Kita dengan manusia boleh ingat. Tapi amanah dalam persatuan, amanah dekat dalam tabung, amanah jangan main-main. Tu sebab Nabi sendiri, waktu Nabi nak wafat, Nabi suruh semak berapa lagi duit dia yang ada. Ada lagi tak harta aku yang belum dibelanjakan. Tengok rupanya masih ada 7 dinar. 7 dinar tu Nabi pesan dah peristokah ke orang, bagi ke orang. Sebab setiap 1 dinar macam 70 sen ya. Setiap 1 dinar tu Allah akan tanya kau buat apa. Bukan duit orang yang kau dah tanya, duit kita pun Allah Ta'ala tanya. Kau dapat duit di mana? Kau belanja untuk apa? Semua tanya. Tu sebab tak nak poning-poning sedekah. Nampak tabung jangan nolak. Dia ada 4 jenis manusia nampak tabung. Jenis yang pertama nampak tabung, ada tabung lah, boleh sedekah. Dia positif. Yang kedua, rosah gelisah. Time ni lah tabung ni nak sampai. Dia dah tak buat duit lah. Dia rosah. Kategori ketiga, confuse. RM1, RM5, RM5. Sudah sampai balik tabung tu tak emosi. Dia tak bagi. Yang keempat, dia bangga. Kau tengoklah siapa sumbang paling mahal lagi ni. Itu sesio lah. Kan? Mudah-mudahan jadi kategori yang pertama. Kan? Jangan kita ambil hak orang. Ingat, biarlah kita dapat sikit cukup. Sudah. Mak ayah kita dulu susah hidup, tapi cukup. Tak ada banyak hal. Doa-doa cukup. Besar yang nak sehat. Anak hari ni semua ada koring. Tak apa kerja. Tak apa ditolan kayak budak tu pun tak tahu. Sayang anak-anak kita, jangan bagi makanan segera yang goreng siap tu. Tu semua punca kanser tu. Dia jaga sikit. Kau sayang ahli keluarga, kau nak doreh benar lah kan. Tu nugget, sausage, dia jaga sikit. Tu bahan-bahan chemical cukup banyak tu. Sebab nak kompreskan jadi bentuk-bentuk itu. Kau nak beli benar kan, beli apa tu yang kalau yang frozen tu, yang curry puff tu tak apa. Yang itu tak ada chemical. Tontu-tontu dia gintil sendiri, dia masuk dalam botol soju. Kau goreng lah. Sekarang ni dah siap goreng, curry puff sebi kau gintil ni. Tak asal tanya lah. Wah boleh frozen. Kan? Tapi tak kisah lah. Tapi betul, kadang kita nak ambil mudah kan. Ambil mudah. Tu dia. Kan? Kita ni cari rezeki yang halal. Itu sebab saya respect dengan makcik cleaner tu. Gaji 7-800 ya sebulan. Kalau ada siapa kerja cleaner, jangan malu. Kerja paling mulia tu. Sebab apa? Dia membersihkan tandas tu supaya orang selepas tu rasa selesa. Bukan semua orang boleh buat. Saya pernah jumpa ke satu sekolah, najis tu dalam sinki. Apakah gila kan? Melintang. Masalah sinki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Melainkan ada usaha memindahkannya ke situ. Bayangkan orang yang lemah jantung nak basuh engkau. Tak terperanjat kawan tu. Makcik lah, tak apalah, nanti makcik bersihkan ya Allah. Sadih mikir, tapi itulah perangai orang. Ni tandas surau ni, jaga elok. Ni surau dah lawa, image kita tu. Semua orang masuk letak, pastikan tandas ini lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Contoh, jadi dia fikir sebelum anda masuk toilet tu, umat lain macam ni, dan boleh ke tak boleh. Tak jadi berak dah, keluar dah balik.
Letak sila jaga kebersihan tandas ni dia tak faham. Letak pantun. Biar orang masuk, lain macam pantun ni. Keluar jaga-jaga ingat. Iya. Ada kucing, ada tikui, dah koncing jiwih dah rumah. Lain macam pantun ni kan. Suruh jaga kebersihan tak faham. Siap letak ada nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebagian beriman, tak faham ni dah. Bungku tu kan. Faham tak bungku? Dalam bahasa golf bunker. Macam tu. Ya, jadi maknanya orang dulu-dulu saya tengok cuk paku jadi, cubi jadi, jantung pisang robui cocah sama belacan. Rumah yang Jawa, siapa Jawa? Tak mengaku lah. Yang katimin tu Jawa lah tu. Saya pun belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu sebab jangan polik tengok muka saya macam Pan Asia. Kacukkan Jawa dengan Minang jadi janang kan. Ingat tak orang Jawa dia sayur yang paling top bila masak sayur bening kan. Dah mula baik lupa lah dah menyampah lah dia. Kan ada Jawa ni kan. Tak payahlah memang ada Jawa tu kan. Sayur bening tu hari ni bila balik kampung dia cakap dengan mak dia, mak buatlah sayur bening sikit mak. Teringatlah mak. Bukan sebab sedap sangat dulu, tetapi sebab itu je yang ada dulu. Tapi hari ni rasa sedap benar kan. Iya. Randang maman sadap mahal makin sebab tu ya dah pahit-pahit lah. Tapi sadap. Nampak tak? Itu sebab Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Biarlah kita tak kaya, perangai elok. Tengok yang kaya perangai tak semonggah apa? Macam malas baik kaya tapi lebih macam tu lah. Kan berjoget pula dan kan kacau kan. Iya, paning kan. Kan? Kemudian Nabi sambung lagi. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Teh dunia dengan saudara-saudara kita, sahabat handai kita ni, janganlah dongki, janganlah tamak, jangan sombong, jangan nak konokan orang, jangan jangka apa yang ada dalam hati orang. Itu nak beritahu. Elah belagak dia cakap apa pun tidak. Kita yang memandai khabar dia belagak. Dengar-dengar anak dia dapat 6A UPSR. Yo ko alhamdulillah ada budak pandai dalam taman kita. Kan senang. Ini tak belagak, dia cakap pun tidak. Kadang-kadang tu sebab kalau dapat anak kita keputusan di PSR bagus, jangan masuk dalam grup WhatsApp. Sosonyap yo. Anak saya alhamdulillah baru je ambil tadi dapat 6A. Kau ada? Kau ada tak tahan ujung tu. Kan? Kadang payah ada orang tanya anak kau dapat berapa, dia pun tak tahu macam mana cara nak jawab ke tidak, kan belagak pula. Alhamdulillah, syukur, bolehlah nak masuk sekolah menengah. Macam tu jawab kan. Sebab dia tak nak orang tahu. Yang seorang tu lah pakai bahasa kiasan. Alhamdulillah, syukur anak abah. Dia tulis dalam Facebook. Alhamdulillah, syukur anak abah, hari ni dia dapat bawa balik 3 ekor ayam. Sambil tu sampai dia catuk 2 ekor cacing. Tak sangka pula ada seekor dugong ikut sama. Tengok. Makna 3A, 2C, 1D. Apa? Ya, tapi baguslah tu, kreatif. Dia tak nak nampak mana. Dapat berapa cakap lah. Bangang betul tak faham kan. Orang tu dah cakap dah. Yang nampak jiran-jiran itu, dia pakai kereta besar. Apa salah? Alhamdulillah. Tuntung-tuntung dapat kita tumpang dia. Macam tu lah. Apa mending bala. Kan? Weh,
Ada jiran kita tu, alah yang ngaji apa tu, kenapa umur 80 tahun, kenapa dia mau kahwin? Biarlah dia kahwin, apa masalah kau? Masalah bini 25. Dia kalau orang kita macam tu panjang sih 25. Biarlah dia. Alhamdulillah dapat bini togap boleh jaga dia. Kan senang. Ini mulut kena punya jahat. Ada perempuan lah, bukan sini lah, tempat lain. Malam pertama mampu itu. La ilaha illallah. Suka-suka kau ya. Doa lah yang baik-baik. Tak, kalau kau tak tahan mana, kau tanya perempuan tu yang jadi bini tu, kenapa kau pilih haji tu jadi laki kau? Pertama dia romantik, ambil kau romantik kau tua tu. Lepas tu dia ni ambil berat kan. Jaranglah kami gaduh. Dia pandai lah ambil hati saya. Bergurau pandai. Dan saya yang paling best, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pokak, tak terong lah. Agak lah, bukan orang sini dah. Sini lah 80 steady ni, tempat lain ni cakap ni kan. Jangan nongki dengan orang. Biar dah. Joki kita Allah dah bagi. Bini lawa weh. Biarlah. Laki handsome. Kita kena syukur. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz ataupun menceramah. Tak ada lah. Saja yo. Walaupun suami tak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa, Fazura, Maya Karin, syukur, sebab bila tutup lampu sama. Kau ingat Fatah Amin tu tutup lampu menyala muka tak ada. Dia tanya orang dulu kan. Tanya cik-cik tu tua tu, saya tanya. Marin karun pun tak ada. Pukul 8 dah golap. Golap tak nampak apa. Golap bumi tak nampak apa. Dalam golap tu raba-raba terasa okey. Tak ada apa masalah okey. Banyak cerita nak lawa. Tak lawa boleh jas. Tanya-tanya makan ubek lawa dah. Kan? Ni yo. Dia senangnya. Sepe orang yang lawa rasa diri lawa, orang tu tak lawa. Orang tu tak lawa rasa diri dia tak lawa, orang tu lawa sebenarnya. Orang yang lawa rasa diri dia tak lawa, asah lawa. Orang yang tak lawa rasa diri lawa, bapak buruk macam tu faham tak? Fikirlah sendiri kan. Dah lah tak lawa mengaku lawa. Apa ni? Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang tahu lah. Orang perempuan boleh mengandung tak ada heboh pun. Kau pula. Tu ada yang komen, sabarlah sis. Ya Allah, sabarlah. Kan? Kemudian Nabi sambung, Allah telah mengharamkan riba, maka segala urusan berkaitan dengan riba adalah diharamkan, dihentikan, dibatalkan mulai sekarang. Tak ada lagi dah. Tengok balik simpanan kita dalam bank, dalam bank kan. Bank Rimau kau, bank Cimbeng kau. Tahu Rimau, bank Cimbeng, CIMB Bank. Kau ambil lah, faham kan? Tak kisahlah bank mana, semua dah ada sistem keuangan Islam, perbankan Islam. Kita boleh convert. Takut nanti duit-duit bercampur syubhat. Bagi anak bini makan tu yang poning tu yang orang boleh tanya soalan yang polik-polik hari ni. Dia itulah. Ustaz nak tanya, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Tak boleh sebab berlagu reket. Faham? Payah bawana. Ada yang tak faham tu. La ilaha illallah, sabarlah. Skru dengan skru tak maun, faham? Skru dengan skru tak boleh. Kena cari lubang tak okey. Tak payah faham ni dah. Canyalah.
Boleh bayang tak imam bertunang dengan Bilal? Boleh faham? Imam buat pengumuman, Bilal tersipu-sipu tapi itu pahala. Tak tergamak dah kan? Tahu tak? Bukan imam sini dah. Tempat lain dia cakap ni. Kan? Sabut imam, ngilu imam lah. Iya, tahu tu. Kita ni dia yang geng-geng legebet ni. Legebet bukan ladybird tau, legebet LGBT. Dia buat video gambar tu, upload video. Komen bawah tu, bersabarlah sis, tabahlah. Cuba kau tulis masuk hadis kau, sesungguhnya Allah telah berfirman. Contoh kan. Ataupun saudaraku, kembalilah ke jalan Allah, sesungguhnya pintu taubat masih terbuka. Contoh Kalau nampak yang geng-geng lombut tu, kita panggil lah dia macam biasa, layan macam biasa. Man, sini Man. Faham tak? Sini lah Man, duduk sini Man. Kau macam mana, kau kerja mana sekarang? Kerja kat salon. Okey kau kerja situ? Kau ni sis, kalau join lah kita orang ni. Kau ni buat hal kau ya, layan macam tu. Mudah-mudahan dia kembali pada asal. Ini kau kacau lagi, piwit, gatalnya jantan, nampak lah. Salah lagi, dia lagi seronok lah. Dia jagolah kan. Kan, itu ada seorang ni lah tanya tu, Ustaz, semain Jumaat hari apa? Kan poning tu. Dia boleh tanya, Ustaz, semain Jumaat hari apa? Saya jawab lah, Rabu. Bukan Jumaat kau. Habis kau tanya apa? Kan? Poning, macam yang poning. Kemudian, berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Syaitan menggama ngacau kita, tuan-tuan. Tiba-tiba semai maghrib 5 rakaat. Itu syaitannya kerja tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah rukuk. Rakaat keberapa dah ni? Ambil yang paling sikit. Ingat lagi ustaz tu ajar tu. Dia fikir yang pertama balik, Allahumma hamidah, Allahu Akbar. Tadi dah 2 ke 3, tambah 1 lagi. 5 rakaat sudah. Kadang tengah semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar, la teh mari boy. Baru tahu kunci tu teh mari. Allahu Akbar. Samsul debat malam ni ke malam esok Yang kau jom menjahit, belum jahit topi lagi, baru ingat. Orang yang nak pergi surau lah, Allahu Akbar, Allah dah maghrib, aduh, dah lambat lah. Syaitan membisik, alah tak apa, lambat pun tak apa, yang penting kau pergi. Ramai lagi yang tak pergi, botol juga, macam lambat dia balik. Naik motor, tak boleh lambat ni. Sampai kan buat ada ketinggalan ni kan, tak apa, kau masuk rakaat ketiga pun tak apa, masbuk pun tak apa, dapat pahala jemaah. Sampai dekat surau orang dah habis semayang. Alamak, macam mana ni? Syaitan pun bisik, kau salam ni. Dia bukan perasan pun kau belum semayang, Mbak. Kau tak semayang. Tu belum cerita orang perempuan ni. Allahu Akbar, tengah sadap tengok 1000 rindu. Zul Arifin, la ilallah, lumpuh pula dah. Sian dia. Kan? Allahu Akbar, Allah drama. Setan pun bisik, sekarang iklan dengan kau semayang lah, tak yo pula lah, berhenti tunggu. Sekali iklan bakal capui masuk dalam bilik air ambil uduk. Allah Setan pun bisik, macam dah habis iklan tu. Langsung sampai maghrib 1 rakaat dia. Dia nak tengok dramanya pasal. Tu belum cerita lagi, tengah semayang dia kacau kita macam mana? Setan ni akan lepak duduk dekat rongga-rongga yang ada dekat badan kita. Celah hidung dia duduk, dia tiup tu yang gatal hidung tu. Macam mana nak garu ni? Baru nak garu imam Allahu Akbar, dah rukuk pula dah, tak sampai garu dah.
Colah telinga ditiup. Tadi kau elok kau ring dah kono angin gatal, habis bagi salam kan tak gatal lah. Nampak tak setannya kau jauh? Tu Nabi cakap pendulian setan tu. Ditiup ke telinga. Tak tahan. Sami Allahu liman hamidah. Sampai dah garu. Colah ketiak, colah pohon ni, kelangkang ni, bawah pelipat lutut. Paling favorite colah punggung. Bila dia tiup tu, kontut ke tidak ni? Sap setan. Tapi dua tanda yang jelas. Pertama, bau. Sap. Dia ke tidak? Wah, tu bau ada ha, berhentilah. Wah. Ataupun bunyi, bab setan ni, setan. Bab setan. Tapi kalau dah membobok bunyi bab setan. Orang belakang kau lah setan. Menghadap muka dia. Setan apa lagi? Berhentilah. Kan? Kemudian begitu juga bab dapat duit haram ni. Dapat duit kan? Duit daripada sumber yang tak halal. Maka setan pun bisik, kau jangan bawa makan, takut jadi darah daging. Tu setan aja. Kau buat tukar sport ring. Kau buat tukar cat kereta, kau tukar exhaust absorber tu, tukar radio. Sedangkan kita tertipu dengan syaitan sebab itulah kenderaan kita gunakan untuk cari rezeki. Nampak tak? Itu kacau. Dan ingat tu, jaga-jagalah. Kemudian sambung lagi. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, faham? Maka isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Saya ulang balik. Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Faham perempuan? Faham tak? Tak faham dengan tak setuju beza tau. Saya tanya faham ke tidak dulu. Faham tak? Setuju tak? Tak. Okey. Tak lepeh dah, cuba dah kan. Saya tanya bagi pihak mana. Sebagaimana orang lelaki ada hak pada isteri dia, isteri pun ada hak pada suami. Maknanya orang perempuan mesti wajib bagi nafkah walaupun isterinya bekerja. Ada faham? Bagilah isteri kita nafkah walaupun dia bekerja. Kalau suami tak mampu, bincang ni, si abang tak mampu, yang nak bagi abang, tak apa. Abang usaha carilah mana abang boleh. Saya pun bekerja, kita sama-sama jaga keluarga. Yang penting abang jaga keluarga kita baik-baik. Macam tu lah. Bagi nafkah, kalau boleh bagi. Tak banyak, sikit bagi. Paling minimum cari makan, bagi dia makan minum yang memungkinkan dia hidup sampai besok. Kang ada bungkui, bawa balik sikit contoh, bagi bini kita makan. Ya abang bungkui untuk nafkah hari ni. Entahlah. Tapi kita malas poning-poning kan, bagi tahu nah ambil yang tak adalah banyak bona kan. Ambil lah yang abang. Susah ambil tinjau dalam RM20. Abang jangan komplain. Kadang-kadang dia tak komplain, tapi cara cakap tu, alhamdulillah abang setelah 20 tahun dapat RM20. Kau sindi dan ya. Ataupun mungkin orang Bandar Tasik Kesuma ni lain kemampuan yang tak adalah banyak bona, ambil lah RM2,000. Setuju tak perempuan? Pasah lah betul duitan ni. Tadi tak apa keluar suara, dong RM2,000 setuju kan. Tapi orang perempuan yang bekerja, kalau suami bagi, dia boleh tolak. Yang Safi ceramah malam tadi, ambil lah, tak adalah banyak bona, RM2,000, ambil lah. Abang, saya kan kerja, saya tak nak, saya pandai cari sendiri. Abang simpan duit ni untuk keluarga kita. Okey? Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau hulu memang disapu, tak ada orang apa lah.
Yang ramai nak zap tahu tak apa. Tu. Bagilah nafkah. Kemudian sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, bila orang perempuan sempurnakan hak lelaki, maka mereka juga berhak diberikan makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Bagi nafkah tadi dalam suasana kasih sayang. Yang ambil lah untuk bulan ni. Abang tak apa, ambil. Hari ni abang bagi RM20. Lain kali abang bagi lagi. Okey? Terima kasih bang. Sama, tak ada apa. Memang dah tugas abang kan sebagai suami. Alah saya tak terisah sangat abang. Abang bagi pun dah syukur sangat. Macam tu. Lemah lembut. Kadang orang lelaki cakap lembut, orang perempuan kasar pun ramai hari ni. InsyaAllah kan. Ya. Apa? Abang nak air. Ambil kat kolah tu. La ilaha illallah. Dia nak minum bukan nak mandi tau. Air kat kolah suruh ambil. Orang asam betul. Kan? Tu sebab orang lelaki kadang balik tang surau, dia tak tahu balik rumah, dia pergi kedai tom yam. Kau tengok macam mana makro tom yam tu ambil order. Nak pakai gapo, beb? Kacau. Habis nak pakai gapo? Nasi goreng sesek goreng lagi. Tu dah ada so lagi, beb. Sok kosong so lagi, beb. Teh obeng so, teh obeng. Ada lagi, beb? Muso. Habis. Nampak? Bila orang lelaki tu order, cakap cuba tunaikan, tapi orang perempuan kena sabar. Orang lelaki ni memang ditakdirkan Roma menguji kesabaran perempuan. Sabarlah. Kadang dia dah lah tak boleh apa-apa, sebut tanya, kau tak masak kau? Kau tak masak kau? Mak bini dah mendidih. Mentengok dalam peti ais tu apa binatang yang ada dalam tu. Saya tengok. Marah betul tu kan. Tak kena kan. Ataupun kadang dalam banyak-banyak masakan kan, dia tetap tanya bondo tak ada. Macam mana perempuan tak marah? Jangan. Dalam banyak-banyak lauk ni dah nak tanya lah. Telur dadah tak ada. Tolu. Nampak? Muka macam tolu dah. La ilaha illallah. Ataupun cakap lembut maksud kasar. Yang telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? La ilaha. Orang asam betul. Payah betul bini macam tu kan. Ataupun cuba macam ni. Yang telur dadah tak ada ke? Sekejap bang saya pergi buat je. Langsung dia pegang tangan bini. Tak payah. Abang tanya je. Abang kejap je. Sayang abang tanya aja. Kalau ada tak ada tak apa. Kita makan apa yang ada abang. Bukan lama 10 minit aja bang. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak terayo. Ya kenapa lah ada drama lah depan ni. Kan? Iya, kemesraan apalah salah. Cuba tengok. Ada pula suami yang kasar tu. Hai mana? Ambil air. Bini mau ngigil-ngigil bawa air. Sampai kek laki tinggal separuh. Apa tinggal separuh? Tumpah bang. Itu pun tak boleh harap. Hei. Tak nak bagi faham. Kau nak tunjuk cara minum tu. Kan? 3 hari lepas tu domam lah. Aku domam ni. Siap capek. Bini pun kelang kabut bersiap. Sengit-sengit tudung. Ni gimana bang? Ikut aku pergi klinik nak mati dah. Sampai kat klinik. Doktor pun cek suhu tinggi tapi darah tinggi, tak ada kencing manis, semua okey. Jantung semua okey. Habis apa salah doktor? Tak apalah pakcik. Pakcik ambil ni bekas, pakcik kencing dulu nanti tunjuk sama saya. Dia pun nak masuk dalam bilik air. Kau tunggu sini. Bini togak tunggu kat luar. Dia masuk dalam bilik air, dia kencing. Keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing. Dia suruh bini pegang kencing, dia masuk dalam bilik air. Bini yang pegang kencing menggigil-gigil. Ya Allah. Sudah habis kencing. Apa nak mampu nak kau nak marah dengan ya Allah. Langsung tukar dengan kencing dia. Tukar kencing ni dia pun letak takut tumpah. Bini lelaki keluar. Mana kencing tadi? Tu bang. Tadi penuh macam tu lah bang. Panggil kat doktor tu. Doktor tu tengok. Dia cek balik. Pakcik besok pakcik kena datang balik ni. Kena bekat. Kenapa lah? Pakcik ngandung. Mengandung. Manum pakcik tu balik. Allah. Sambil gosok perut. Patutlah rasa borak-borak dalam perut. Percaya.
Jangan garang dengan bini kita. Lemah lembut tau. Lemah lembut. Siapa nak mana nangis kolak. Kemudian layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan lemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Lemah lembut. Orang lelaki, saya nak pesan satu perkara. Saya paling tak berkenan sekali bila orang lelaki marah bini depan orang ramai. Cuba jaga sikit maruah keluarga. Dihamun bini depan orang. Nak marah mana dalam bilik. Sebab biasa dalam bilik marah tak lama. Dia akan dibawa kepada perbincangan lanjut. Contohlah kan. Jadi jangan bergaduh kat luar. Tolonglah. Kan? Tapi bila sebut nafkah, ada nafkah zahir dan nafkah batin. Dan nafkah batin ni kena ingat, bukan hanya yang gitu-gitu aja. Termasuk juga pengisian rohani, pendidikan agama. Itu pun nafkah batin. Kalau kita orang lelaki tak mampu nak ajar bini kita agama, jangan larang dia datang kelas agama. Tu silap kita tak apa, bab ni abang hantar. Tu tanggungjawab abang tu. Hantar tu. Yang tu lah cara Yang gitu-gitu pula jangan ambil ringan. Sedanya dapat aduan. Dah 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak sentuh, tak bersentuh, karen tak ada. Ya kan? Itulah cakap lah. Kadang-kadang dia masalah yang muda-muda ni tak ada hal. Yang dah ada cucu ni kadang. Alah cucu nenek. Alah cucu nenek. Atuk cakap abang, pukul 10 dah ni. Pukul 10 dah ni. Pukul 10. Cucu lagi tu. Alah cucu nenek. Atuk dah korang dia hampir cakap abang. Marahlah atuk kau tak faham itu dah. Atuk dah masuk dalam bilik. Alah cucu nenek. Tak ya habis lagi. Atuk dalam bilik bagi signal. Yang keluar, alah cucu nenek. Mengigau atuk kau. Tak faham lagi tu dah. Sudah atuk menjerit, Allahu Akbar. Bodoh letak cucu pahal bang. Berepek tangkap. Cuba pakai kod rahsia. Jangan cakap direct, yang jom kita tut. Jangan, anak dengar astagfirullahalazim. Jangan. Pakai kod rahsia yang suami isteri tahu. Contoh pakai kod MOS. Yang tut turut tut tut turut tut tut turut tut tut turut tut tut turut. Bini punya turut. Okey dah. Tapi jangan saluna pakai, takut anak pesan. Turut. Nah, kau tengok ah, lepas ayah habis tu turut tak lama tu mak Messi sudah bilik dia tahu dah. Kisahlah kan. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka tidak boleh sama sekali membenarkan orang yang kamu tidak sukai masuk ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Zina tu fahamlah. Tapi bayangkan, jangankan keluar, orang perempuan tak boleh benarkan orang yang suaminya tak suka masuk dalam rumah. Maksudnya orang nak masuk rumah kita pun kena minta izin suami, walaupun rumah itu dalam geran tulis nama isteri. Faham? Ni rumah dan seperti dan lah. Tak, rumah tangga suami ada hak nak tentukan siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk. Bang, apa dia? Mak abang datang ni boleh masuk tak? Kau gila kau mak, dan bagilah masuk. Tapi apa yang isteri kita buat tu betul. Memang kena tanya. Bang, adik abang datang ni, biarlah dia masuk. Bang, akak abang, macam ni lah. Aku baru lepas WhatsApp kat kau. Kau tengok senarai nama yang boleh masuk rumah kita. Tu boleh masuk. Bang lah datang lah. Dia buat kapet, kau jangan bagi masuk lah. Kau keluar pergi tengok sekejap. Jangan lama mana akan feeling bang lah tu kan. Okay, bang nak beli sayur, pergilah. Minta izin suami keluar. Tapi kalau darurat, tak payah minta izin keluar ya. Rumah dah terbakar, kau nak minta izin apa lagi? Bombo keluar kak, guna dapat izin lagi tu dalam api tu. Keluarlah. Rantung dengan bomba-bomba tu sekali kan.
Kemudian, wahai manusia, dengarlah sungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, tunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu, kerjakan ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ya, salat, jaga salat, tambah dengan salat sunat. Berpuasa di bulan Ramadan, tambah dengan puasa sunat. Begitu juga zakat, jangan ingat zakat petarah ya, jangan ingat zakat fitrah saja, tapi ingat ni dah hujung tahun. Cek zakat pendapatan kita, zakat emas, zakat perak, barang kemas kita jangan jadi sebab masuk neraka perempuan. Tengok barang komeh kita, timbang, bawa suruh kirakan berapa nilaian dia hari ni, berapa cukup haul dan nisab aku nak bayar. Tu dia. Kalau tak tergamak nak bayar, sedekah lah. Tak apa ni, kalau tak pun jualan, habis cerita. Jangan banyak cerita. Betul ni, cerita betul ni. Kan, zakat simpanan pun kena semak. Begitu juga kan, haji dan di situ haji ni wajib hukumnya. Kalau kita mampu. Umrah, kalau haji wajib, umrah pun wajib ya untuk kali pertama. Nak pergi haji lambat lagi. Boleh pergi umrah dulu. Siapa yang daftar haji hari ni, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa aral melintang yang baru daftar hari ni, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2108 boleh. 2 kali mampu hidup tak sampai pergi lagi. Kan, pergilah. Kan? Kalau dengar ada sahabat-sahabat nak pergi umrah, bagi galakan. Kau pergi bila? Bulan ni kau pergi dengan siapa? Dengan Samsul depan. Ya Allah, untung ikai. Bulan lain bulan sajuk ni. Iyo, ni bukan promote, lebih kurang. Kan? Ya ke package apa yang ada? Ni pergilah seronok, pergi baik kau pergi sana. Ibadah ke sana, ya Allah, tak terasa. Iya kau pergilah sana. Jangan lupa doakan kami tau. Macam tu. Doa yang baik-baik. Ini ditakut dengan kawan tu. Kau jagolah. Surau dah lah tak pergi. Semayang tak cukup nampak ada yang target kau ni rasa tak nampak Kaabah. La ilaha illallah. Sebasa-basa Kaabah tu takkan tak nampak. Kau jangan main-main ramai kawan aku tak nampak dah. Betul ke? Iya. Tak tidur kawan tu. Sepanjang penerbangan takabil. Nampak ke tidak? Sampai ke hotel, dia tinggal lebih ke berlari, dia pergi nak buktikan dia nampak. Dia balik hotel balik menangis melulung. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa ni cik? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar pak cik, ini Madinah. Dia bantai pergi Masjid Nabawi cik cari Kaabah. Mana nak jumpa? Lagi pek hari kita pergi Makkah, tengok benar lah. Jangan takut-takut dengan orang. Pergilah. Mana travel mana pun pergi. Kalau nak pergi dengan saya tu, insyaAllah KRS Travel ataupun HB Travel, saya duta rasmi lah. Nak pergi dengan travel lain pun tak apa. Tapi kaji tau. Kalau kadar dia lebih murah daripada 4,900, hati-hati. Kementerian Pelancongan dah letakkan paling rendah 4,900. Jangan kurang pada tu. Takut bohong. Bayar 4,000 je. Balance-nya ada datuk sponsor. Sudah tawaf ke KLIA. Potang tu dah nampak ke Bandar Tasik Kusuma. Lah kau baik pos ni. Aku balik hari je. Dah kau nak tipu? Kan, hati-hati. Kan? Kemudian surau bolehlah, kalau anda kata surau nak jadi ejen pun boleh. Sebab surau bila jadi ejen, kalau ada jemaah yang pergi, dia recommend, maka komisen tu masuk dalam tabung surau. Macam tu cara. Cukup 20 orang dapat free satu. Dan kalau tak nak free tu, boleh convert jadi cash masuk dalam tabung surau. Tu pun satu cara juga untuk bantu dana surau. Kan? Kemudian
Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jangan kita belagak-belagak, jangan kita gaduh-gaduh sesama kita. Tengok kita ni dah ni alah orang bergaduh-gaduh kan tu sompak kat depan. Gaduh-gaduh kat kedai jumpa leh dia ni. Jangan gaduh-gaduh. Cukup-cukup lah, kan? Rakyat sudah memilih. Jangan gaduh. Okey, rapatkan soft. 24 jam politik apa hal alah. Kita tengok Nabi. Nabi sayang isteri Nabi. Kita sayang isteri kita. Isteri pula sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Okey. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita sayang sahabat-sahabat kita. Nabi 3 hari tak nampak sahabat. Mana poya Abu Bakar lama tak nampak. Demam ke dia, tak sihat ke dia. Itu pun sunnah Nabi. Atau yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selagi mana dia Islam, kita kena sayang. Nabi tak ajar benda lain. Kau jangan baik dengan dia, dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia geng parti Tapawai, dia ni partinya. Pun Nabi tak ajar. Selagi mana Islam kena baik semua. Ni surau ni topik kita menyatukan hati-hati orang Islam. Salah ada gaduh. Okey? Selesai. Ustaz, iya ni cerita tu. Kita bercakap-bercakap, tonton tengok kat Dewan Undangan Negeri tu berpaluk-paluk dia orang ni. Baik kerajaan pembangkang, bertepuk tampar, minum sama bergurau. Kita lah yang kat taman perumahan baling-baling kursi pahala. Sah lah gaduh. Iya. Tonton tengok kat parlimen tu berpolok-polok, bergurau, main-main WhatsApp sesama dia. Okey. Kita yang kadang-kadang lebih-lebih. Dan jaga, kena jaga hubungan kita. Bila kita bergaduh sesama kita, orang ambil kesempatan. Macam-macam orang kacau kita. Itu sebab kena kuatkan, rapatkan soft kita. Okey. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan atas segala apa telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah, jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Sampai masa kita akan dibangkitkan. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Jadi bersiap sedialah. Janganlah bercita-cita hidup 1000 tahun sampai masa akan ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai masa kita mati. Tak ada siapa pun tahu kita mati bila. Kalau Nabi pesan, kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau kamu hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hiduplah malam jangan cita-cita hidup esok. Itu ya. Dan Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Tak ada siapa yang tahu dia mati bila. Saya pernah ceramah ke orang semaju, suami isteri itu datang, dia kata nak bawa hajat anak yang nak jumpa saya. Mana anak Anak dah meninggal. Anak dia umur 11 tahun, meninggal dunia dalam tidur. Tak ada sakit apa, tak ada. Tiap malam dia kata tengok YouTube Samsul Debat. Ya, tapi jangan salah faham, bukan itu sebab kematian lah. Kamu kau nak mampu, kau tengoklah video dia. Jangan macam tu pula. Tapi nak tunjukkan, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tu. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Tak ada siapa pun tahu mati bila. Dalam kita ada yang berburak, yang galak-galak, tiba-tiba pagi esok lah meninggal seorang. Lah meninggal malam tadi dong ceramah sebelah dan duduk patut dah tak apa golak bona nak mampu sana tak ada lah kan. Jangan buat-buat teori tu pula. Kita tak tahu mati bila. Lain lah kalau ada senarai kematian ke whiteboard kat luar, senarai kematian minggu ini. Lepas Zuhur update, lepas Zuhur penuh kan tengok. Ada tak? Balik-balik. Nama kau tak ada. Jom balik-balik. Macam tu senang. Ataupun tengok, woi, nama kau nombor 1. Yo, kau bila mati? Besok Allah. Langsung masuk jumpa imam. Mam tolong, Mam. Mam tolong doa bang, minta tangguh.
Nak pula minggu ni nak kenduri, anak kahwin. Pek seminggu jadilah. Ayolah, aku ikhtiar lah. Tak tahu ada pek ke tidak. Ya Allah, ni seorang ni, siapa nama? Dia ni jemaah kita ni, ya Allah. Dia minta tangguh kematian ni, ya Allah. Seminggu jadilah. Kau tengok lah sikit, ya Allah, bantulah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau pergi tengok. Dia pun pergi tengok lek kes senarai. Padam namanya. Dah nombor 2 naik nombor 1 celaka tu, dah nak mati tu. Contoh. Kau macam tu senang, masalah kita tak tahu. Kita tak tahu mati bila. Kan? Kemudian, wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, sampaikanlah, kan? Sampaikanlah, nilaikanlah dengan betul, dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran jangan baca sahaja, fahami maknanya. Itu sebab Nabi tinggalkan untuk kita. Nabi bagi ni untuk kemudahan waktu hidup, waktu dalam kubur, dan waktu akhirat. Contoh, masuk dalam kubur, malaikat nak balun kepala kita. Jangan. Kenapa? Dia ni rajin mengaji, dia ni rajin berzikir, tak jadi pukul kepala. Tak apa, kita balun perut dia. Nak balun perut, jangan. Kenapa? Dia ni rajin puasa sunat. Insurans, nampak? Tu sebab Nabi suruh puasa tu. Kalau contoh kita bantai kaki, jangan. Kenapalah? Dia rajin qiyam al-lail, bangun malam, menghidupkan malam dengan ibadah. Tu sebab Nabi, semua sunnah Nabi tu Nabi ajar tu ada sebab nak selamatkan umat tu. Kan? Jadi Quran satu hal, begitu juga sunnah Nabi. Hidup adalah sunnah Nabi. Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Hidupkan sunnah Nabi. Contoh paling senang, minum air kosong. Ni sunnah Nabi ni, Nabi masak. Tapi kalau tahu cara minum, cara Nabi minum paling kurang 3 tabuk. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lebih tak apa, nampak tertib. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak dapat kepala sunnah, tapi puas hati dan dapat minum. Dia ada kaedah, kena tahu. Kemudian makan buah tamar. Makan buah tamar. Sebab Nabi makan buah tamar. Ni tak makan buah tamar bila puasa. Habis puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub dah tak terdengar bunyi lidah, kan? Kemudian senyum. Nabi banyak tersenyum, kita pun kena senyum. Itu pun sunnah Nabi. Dan Arab Badui tu dia rentap air kain yang dibuat pada kain Najran tu, yang kek selendang kek bahu Nabi tu seram. Nya bertanda merah tengkuk Nabi. Nabi senyum ya, dan Nabi boleh bagi kain tu dekat dia. Tengok cara senyum. Orang perempuan balik kan senyum menang suami. Suami pun senyum menang isteri. Iya. Begitu juga Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam. Jangan kira kita muda tua, kita ketua anak buah, bagi salam dulu. Sebab Nabi bagi salam. Yang mendengar salam wajib menjawab salam, melainkan beberapa keadaan tak wajib jawab salam. Contoh, Assalamualaikum, tak jawab dosa, tak payah jawab. Itu main-main. Ataupun masuk di RNR ke dalam toilet yang besar, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Mana kan jawab? Tak perlu jawab. Ataupun salam imam di penghujung salat,
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam mam. Tak ganjat imam tu jangan jawab. Okey. Begitu juga Nabi bersyukur. Kita pun ikut sunnah Nabi syukur. Nabi pernah satu hari Nabi lapar. Nabi jumpa jalan-jalan, terjumpa Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar ya Rasulullah. Samalah dengan aku. Jalan-jalan terjumpa pula Umar. Kau kenapa? Aku lapar. Samalah kami lapar. Tiga-tiga pemimpin ni jalan-jalan cari makan. Sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Nabi kata, sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan kat rumah kau? Ya Rasulullah, ada tu adalah, cuma yang ada buah tamar dengan air masak. Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Nabi ambil buah tamar, Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan kemudian Nabi minum. Dan habis Nabi minum, Nabi sebut Alhamdulillah. Disambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah dapat anak kita 6A. Alhamdulillah, walaupun semua E, anak kita boleh sambung sekolah. Alhamdulillah, selesai kedui suami saya nak pergi umrah. Dah waktu marah. Sabar dulu. Kan? Begitu juga bersenda gurau. Dapat senyum tu lagi. Nabi bila senyum, pernah sekali seorang fakir datang bawa buah anggur pada Nabi. Dia bagi buah anggur. Nabi makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Nabi senyum je. Yang fakir ni tanya, kau suka ke ya Rasulullah? Nabi senyum je. Mana suka lah tu. Makan. Dalam tengah-tengah makan, sahabat yang nampak, biasa Nabi ajak kita makan sama. Hari ni tak diajak Aduh, pahal ni. Sedap lah nampak anggur tu kan. Bila dah habis makan, fakir ni pun berlalu dengan riang hati. Sebab Nabi makan dengan senyum suka. Sahabat tanya Rasulullah, sampai hati makan tak ajak. Apa Rasulullah jawab? Ketahuilah sahabatku, yang buah yang diberikan tadi itu masam. Jadi aku senyum, aku tak nak cakap, takut dia kecil hati. Dan aku tak nak panggil kau makan nanti, takut kau tak boleh cover mulut kau. Kan kau tengah makan, masam kecil hati dia. Dan sesungguhnya aku pula tak sanggup sahabat aku makan buah yang masam. Tengok, dalam satu perbuatan senyum, Nabi nak jaga semua sebenarnya. Nampak tak? Nabi bersenda gurau dengan sahabat macam mana? Contoh, satu ketika sahabat-sahabat makan buah tamar sama-sama dengan Nabi, tapi biji buah tamar tu dah letak dalam pinggan Nabi. Biji letak pinggan Nabi. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita, lidi tu letak dalam pinggan dia, macam dia makan banyak kan. Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Sahabat letak biji buah tamar dalam pinggan Nabi. Sudah penuh. Nabi nampak, Nabi tak marah pun, Nabi biar. Sampai penghujung dah habis. Ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Nabi tak marah pun. Kau yang letak. Tak. Nabi senyum. Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kamu semua lagi hebat. Dengan biji-biji kau tolan. Nabi kata, kono kita ni kan. Sahabat-sahabat galak. Oi, kono kita. Tengok, Nabi bergurau macam tu. Kita pun boleh bergurau dengan anak isteri kita. Janganlah korek-korek. Bergurau senda. Nabi main koja-koja tu dalam rumah. Jangan kek luar, kan jiran nampak. Balik kan buat. Kan kek luar. Apa kono pengusi surau tu? Contoh. Nah kono lah pengusi surau kan. Lepas tu Nabi buat apa dengan isteri dia? Nabi kalau minum, dia tengok bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Tengok romantik. Balik kan buat. Abang tengok Nabi tu kongsi bekas bibir isteri dekat situ dia minum. Abang minta cawan lain, tak cawan lain. Kongsi lah. Aku kan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Tak terdaya tu kan. Begitu juga Nabi. Kalau isteri je nak keluar rumah, Saudah dia kata, wahai isteriku, janganlah terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Saya nak tanya perempuan, laki kita hantar tak bila kita nak keluar tu? Hantar tak sampai pintu? Hantarlah. Cubalah cover suami tu sikit. Kan kadang hantar, kadang tak, macam tu aja. Tak, tu kan. Tak apalah, dia jujur kan. Besok hantar. Abang hantar pula hari ni? Sunnah Nabi.
Dia belanja ada? Tak ada bang. Kau jalan lah dan tanya ya. Lepas tu Nabi, tadah lutut Nabi tu jadi tanggung, supaya isterinya boleh pijak nak naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Tapi kita kalau nak buat, kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tadah ya. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni jahoi, prak, patah pula. Kan? Tapi yalah, isteri kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor. Turunlah double stand, keletap. Naiklah. Abang dapat naik je, terima kasih bang. Ataupun bukaan pintu kereta, keletap. Abang, sampai ompek-ompek pintu bang buka. Ya bang tak tahu kau nak masuk pintu yang mana. Dah tontu-tontu saya bawa kereta bang. Pintu depan je lah buka lah. Gurau pun tak boleh. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung sonyap. Saya ceramah kek keluar, menyaut perempuan tu, tak muek besen. Siapa suruh pakai besen? Kau seorang dah tak muek. Jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah. Tontu-tontu bosak. Dalam shower pun tak. Oh, tak payah bokeh dalam shower. Kan? Saya ceramah kat Felda Palung, tak sebutlah Palung berapa. Mandi bersama dalam shower pun tak apa. Tak terdaya nengok siapa suruh tengok. Mandi malam, tutup lampu agak-agak ya. Mana pula laki aku ni? Tak nampak berapa tak terasa. Buka lampu dah terbaring tu. Kan? Kisahlah kan? Kemudian bersedekah, nampak tabung surau sedekah. Surau ni berapa tahun dah? Surau ni berapa tahun dah? Usia surau ni lebih berapa? 3 tahun. Nak tanya, sampai tak sumbangan kita untuk surau ni RM300 seorang? Kalau sampai alhamdulillah. Kalau tak sampai tu kesian. Mempertahankan keseringgitannya. Kan? Sumbang. Nampak tabung sumbang. Dengar ya, dengan ini surau akan lancarkan dana untuk membaikkan tandas misalnya. Jadi siapa yang nak menyumbang boleh nyumbang. Doreh-doreh bagi. Sebab tandas tu selagi mana orang pakai dapat pahala. Surau selagi mana orang pakai dapat pahala. Waktu nak membina ni bukan sikit-sikit belanja orang. Ni pula kan dah mula bercita-cita. Tuan punat dah ada dah wayar dah. Tinggal nak pasang kipis besar yang harga RM25,000 tu paling murah. Pasang lah. Tapi kipis yang besar betul tu, dah kalau tak ramai orang tak boleh pasang kukek pun lah. Tersingkap kain imam. Betul. Ini cerita waktu ni. Saya dekat Masjid Selat Melaka tu dia cerita memang macam tu. Tapi yang bagus bila pakai kipis tu dia terasa macam angin luar. Kan? Ini contoh lah. Selagi mana orang pakai, selagi tu dapat pahala. Kajap ya Chania punya ramai orang kan lah. Kajap ya. Kan? Boleh cukup tu. Begitu juga selain pada sedekah, bab silaturahim, jaga silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Dan begitu jugalah kan kita tengok Nabi mengakhiri khutbahnya, Nabi sebut banyak lagi lah sunnah Nabi. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Paling tidak buatlah 1-2 buat. Jangan tak buat. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Okey. Sikit lagi. Saya nak kongsikan macam mana akhirat besok. Sebab kita cerita yaumal akhir. Katalah Nabi dapat selamatkan kita. Nabi nak bawa kita masuk dalam syurga. Tadi saya dah bagi 2 soalan bocor. 1 selawat, kedua sunnah Nabi. Yang ketiga ni nak cerita tentang macam mana Nabi bila dapat selamatkan kita. Contoh, bawa kita, tiba-tiba terdengar satu bunyi yang kuat betul, bingit telinga. Bunyi apa?
bunyi ngauman api neraka. Berapa jarak dia? Yang bingit sangat telinga tu 700 tahun perjalanan. Itu benar bingit telinga. Kalau dokek mati tahu pecah benang telinga. Tapi sesungguhnya pada hari akhirat nanti mati itu sendiri telah dimatikan, takkan mati-mati. Jadi bila nampak api neraka itu datang, Nabi sebut, demi umatku yang bersalat, demi umatku yang berpuasa, berzakat, berhaji, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Apa jadi ke api tu? Makin lama makin dokek api tu. Makin Nabi halau, makin dia datang. Sudahnya datang Jibril memberikan segelas air kepada Nabi. Bukan camilah rupa gelas tu tapi satu gelas air bagi. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkan kepada api itu. Nabi ambil gelas tu, Nabi siram, reda api itu. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepada aku ini? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Ini soalan bocor. Menangislah kerana Allah. Kita tak menangis bini tak tutup aurat, kita tak menangis anak tak boleh ngaji, kita tak menangis laki kita tak semayang, tapi kita boleh menangis sebab zaman ni terkeluar dalam Gegar Vaganza. Kita boleh menangis sebab drama. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan buang masuk. Menangis kerana Allah. Ajak keluarga kita semua menangis kerana Allah. Itu sebab orang perempuan nak masuk syurga senang. Apa yang laki kita nak tu setuju ya. Dia nak nasi masak, nak air bancuh, nak apa lagi bang cakap, nak mihun goreng siap, nak apa, nak Maggi apa, asam laksa biar kan, nak sign tak, sebab suami kita nak transfer harta kat kita. Jangan sangka buruk, boleh tak? Aduh ya sangka. Tapi betul, menangislah kerana Allah. Dikatakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang lelaki tu, Allah dah kata, masuklah kau ke dalam neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, kerana sesungguhnya dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Maka Allah perintahkan dia masuk ke dalam syurga. Siapa yang bersuara tu? Berkat sehelai rambut. Waktu dia menangis tu agak kono ke rambut tu jadi saksi. Tapi malam kan kau nak menangis, tak payahlah ditadah rambut tu. Makna bila kita menangis, adalah saksi menangislah kerana Allah. Jadi rasa cukuplah zakat tu. Saya faham gaya suruh berhenti tu, saya faham. Kalau ada beralih-beralih sampai duduk itu, makna dah tak tahan tu. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi ingat, Nabi kita sayang benar kat kita. Tu sebab kita adakan sambutan Maulid Rasul. Tu sebab orang perempuan akhir tahun ni dia ada perkumpulan wanita kan, yang Mahaban berjanji. Dia kan sibuk function ni bulan oleh. Tiap-tiap minggu Mahaban berjanji. Amun letak musim mengawan hujung tahun. Kenduri sunat pun Mahaban, kenduri kahwin Mahaban. Cuba semangat selawat ke atas Nabi. Cubalah kita semangat sikit bila kita melafazkan kata-kata pujian kepada Nabi. Jadi rasa cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian pihak penganjur mengundang saya pada hari ini. Saya rasa ni kali pertama ke saya datang. Kali pertama kan. Alhamdulillah. Syukurlah tuan-tuan. Saya tengok tampil tuan-tuan ni cantik. Masyarakat pun rapat-rapat. Elok tu. Jagolah elok. Jangan bergaduh. Kan insya-Allah nanti tahun depan booking awal sikit. Booking awal sikit, saya bawa Abang Samsul rau-rau sekali. Kita buat 2 Samsul sini. Okey, insya-Allah kita buat tahun depan. Beritahu kat PA situ, tahulah dia telefon dengan Abang Samsul rau-rau tu, susunnya dua. Kan, lepas tu lancarkanlah apa-apa dana surau ni pun nak buat. Kan, masa tu sesuai. Buatlah. Pada pasang skin layar kat luar, tak muek zat tu. Buat kat luar. Kan? Jadi saya minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang paling nak minta maaf, dah ada ilmu ni lama ceramah ni, minta maaf lama nak. Dah sadap tu lama lah. Kan? Kan selalu bona. Kan semua orang taklah kira pahala. Kita duduk lama sebab Nabi, pek pahala. Mudah-mudahan. Jadi itu saja pada saya. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Menkurangkan itu punca dan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semua dari Allah jua. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.